merompak jongkok emas yang bernilai 12 juta dari gedung simpanan lapangan terbang. What up guys, so welcome back to my channel. So pada korang yang belum subscribe, please klik subscribe button dekat bawah. Assalamualaikum guys, dan welcome back to my channel. So aku harap korang hari ni baik-baik je, lebih baik daripada hari yang semalam. So guys, hari ni masih lagi Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita akan tahu keputusan PKP dilanjutkan ataupun tidak besok. So sama-sama kita nantikan news tu. So pada yang baru dalam channel aku, welcome. So nama aku Fik, korang boleh panggil aku Fik je. So pada korang yang tertanya-tanya aku punya channel ni buat apa, aku more daripada react, ada masuk vlog sikit. So vlog dengan react je lah. So pada orang yang baru lah nak tahu. So guys, hari ni kita macam biasa buat video react lagi untuk korang. Aku harap korang tak jemu tengok channel aku. So hari ni kita react dekat channel lain juga. Kita tinggalkan Prince Matt punya channel dulu sekejap. Banyak juga info-info dan video-video Prince Matt yang bagus-bagus yang aku nak react, tapi aku slow down sekejap. Aku masuk ke channel yang lain. So pada korang yang baru dalam channel aku, pastikan korang dah like dengan subscribe channel aku, tanda korang support aku. Thank you very much guys. So pada yang dah lama dalam channel aku, thank you. Stay tune. Masih banyak lagi video-video yang aku akan up untuk korang. So aku nak cerita sikit je, tak banyak. Aku akan up video seminggu 3 kali, Isnin, Rabu dengan Jumaat, insyaAllah. Pukul 11 malam dia akan premiere lah. So kalau korang takut tertinggal, korang boleh tekan bell dekat bawah sebelah subscribe punya button tu. So korang tak akan tertinggal lah video-video react aku. So guys, hari ni aku nak buat video react dekat channel Detective Mat Dispatch. Baru juga aku tahu channel ni, tu pun orang suggestkan. So dia pun dekat 118k subscriber lah. Sekira power juga channel ni. So aku tak pernah lagi pergi kat channel ni. So thank you pada yang suggest tu. So hari ni kita nak react dekat channel Detective Mat Dispatch ni, bertajuk Rompakan Emas Terbesar di Lapangan Terbang Antarabangsa Subang. 12 juta emas hilang dalam 20 minit. Kira power gila lah. Yang aku tahu video ni pada tahun 31 Ogos 1994. So itu tarikh kita sambut merdeka guys. So aku tak tahu ni job ni siapa yang buat. So pada yang dah tahu pasal kisah ni, tak apa, jom kita sama-sama tengok juga video ni. So guys, jom kita sama-sama react dekat video ini. Let's go. Yang dahsyatnya, rompakan ini dibuat waktu hari kemerdekaan yang ke-37. 37 kemerdekaan yang ke-37. Semuanya bermula pada 31 Ogos 1994 ketika rakyat Malaysia sedang meraihkan hari kemerdekaan ke-37. Ketika itu, PDRM tengah sibuk menguruskan keselamatan majlis sambutan yang berlangsung. Tetapi, persiapan polis terganggu di sekitar jam 5 pagi apabila polis diberitahu kawasan kargo di lapangan terbang antarabangsa Subang telah dirompak, di mana jongkok emas bernilai lebih daripada 12 juta ringgit telah hilang. Apabila mendapat maklumat ini, polis terus bergegas ke tempat kejadian. Setibanya di sana, polis mendapati 3 pengawal keselamatan telah rebah dan diikat di satu sudut. Bila polis menyoal siasat pengawal-pengawal ini memberitahu bahawa polislah yang telah datang dan merompak mereka. Terkejut dengan tuduhan ini, polis pun meminta rakaman CCTV daripada lapangan terbang berkenaan. Perompak ini memang sudah merancang rompakan dengan sangat teliti. Tarikh 31 Ogos dipilih kerana pada waktu tersebut ramai kaki tangan gudang ambil cuti sempena hari kemerdekaan. Malah, oleh kerana pada ketika itu tiada penjenayah di Malaysia yang berani dan mahir melakukan rompakan pada skala besar, pihak polis mulanya menyangka jenayah licik ini telah dilakukan oleh geng penjenayah antarabangsa. Ketika pihak polis cuba mencari identiti perompak emas ini,
berita sudah tersebar di dada-dada akhbar tempatan dan ramai rakyat Malaysia yang Mama. terkejut. Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu Dr. Mahathir Mohamad pun telah mengkritik pengurusan keselamatan di lapangan terbang tersebut dengan mengatakan, saya mempersoalkan tahap tanggungjawab para pekerja dan sesiapa yang telah diberikan amanah ini mestilah bertanggungjawab di atas kecuaian dan kecurian yang berlaku. Kalau jongkok emas boleh hilang daripada lapangan terbang, tidak mustahil kapal terbang pun boleh hilang. Malu akibat kritikan yang diterima daripada Perdana Menteri, pihak polis dengan segera telah menubuhkan satu unit khas untuk menjejaki pencuri tersebut. Pasukan khas ini diketuai oleh anggota polis yang paling terkenal ketika itu ialah Azizan Anan dan Amidun Anan, atau lebih dikenali sebagai adik-beradik Anan. Walaupun pasukan ini dianggotai oleh pegawai polis yang terbaik, mereka masih menghadapi masalah untuk mencari bukti yang mencukupi dan mengenal pasti suspek. Hal ini kerana tumpuan polis masih lagi terarah kepada sindiket antarabangsa yang dipercayai melakukan rompakan ini. Oleh sebab tidak menjumpai apa-apa kaitan dengan mana-mana sindiket antarabangsa, polis pun mengalihkan tumpuan kepada geng-geng yang dalam negara dengan mengkaji semula setiap kes rompakan yang pernah terjadi di Malaysia. Ketika melakukan kajian, mereka terkejut kerana ada satu geng di Malaysia masa itu menggunakan modus operandi yang sama dengan rompakan yang berlaku di lapangan terbang Subang, di mana perompak ini akan menyamar sebagai pihak berkuasa sebelum mereka melakukan rompakan. Hasil daripada maklumat ini, rupa-rupanya rompakan ini telah dilakukan oleh salah satu geng yang ada di Malaysia masa itu, iaitu geng Mamak. Kenapa panggil geng Mamak ya? Sebab semasa polis menyoal siasat mangsa-mangsa rompakan sebelum itu, mereka mendakwa yang rupa paras perompak ini macam Mamak. Walaupun pihak polis sudah mengetahui siapa yang lakukan rompakan tersebut, tetapi bukan senang untuk menangkap penjenayah yang licik ini. Dengan teliti, Amidun dan pasukannya mula mengumpul profil detail mengenai ahli-ahli geng Mamak. Rupa-rupanya, geng Mamak ini telah dipimpin oleh 5 beradik, iaitu Muhammad Nur Abu Bakar, Roslan Abu Bakar, Sharif Abu Bakar, Yusuf Abu Bakar dan Amiruddin Abu Bakar. Mereka pada awalnya telah dibesarkan di Kuala Kangsar, Perak oleh ibu bapa yang mempunyai darah campuran di antara Sri Lanka dan Malaysia. Walaupun ibu bapa mereka ini peniaga, tetapi kedua-duanya agak berkira dengan anak-anak sampaikan pada satu tahap adik-beradik ini sanggup mencuri di sekitar kawasan kampung bagi memenuhi keinginan mereka. Mungkin kerana tabiat buruk yang suka mencuri ketika zaman kanak-kanak lagi, mereka menjadi lebih berani apabila dewasa. Dari memecah rumah dan kedai, mereka beralih pula pada jenayah yang lebih besar dengan kemuncaknya merompak jongkok emas yang bernilai 12 juta dari gedung simpanan lapangan terbang. Tetapi yang liciknya, mereka kalau merompak tidak memakai senjata api pun. Mereka hanya menyamar sebagai pihak berkuasa dengan menggunakan pakaian seragam anggota polis, JPJ ataupun custom. Untuk pengetahuan anda, di Malaysia kalau kesalahan membunuh, mengedar dadah ataupun rompakan dengan senjata api, pesalah biasanya tidak dibenarkan untuk diikat jamin. Sebab itu jugalah mereka tidak pernah menggunakan senjata api kalau merompak, kerana mereka tahu ianya akan memberi kelebihan kepada mereka sekiranya ditangkap. Kira-kira 3 ke 4 bulan jugalah geng Mamak ini tidak berjaya dikesan oleh pihak polis, tetapi nasib tidaklah selalu menjebelahi mereka. Setelah sekian lama memburu, akhirnya Amidun berjaya mengesan salah seorang ahli geng Mamak ini di Klang. Amidun yang dalam keadaan undercover masa itu mula mengejar kereta yang dipandu oleh penjenayah dengan menggunakan keretanya sendiri. Tetapi malangnya, penjenayah pada masa itu pakai kereta sport lagi laju dari kereta yang Amidun pakai. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Begitulah nasib salah seorang ketua kumpulan geng Mamak, iaitu Roslan, apabila dia berjaya ditangkap oleh pihak berkuasa. Penangkapan Roslan juga disusuli dengan tangkapan ke atas kira-kira 20 ahli geng Mamak yang lain dan melumpuhkan operasi mereka. Walaupun pihak polis berjaya menangkap hampir kesemua anggota geng Mamak, tetapi pihak polis masih bingung di mana emas yang dirompak itu disembunyikan. Kes ini tetap dibawa ke Mahkamah Seksyen Petaling Jaya. Walaupun mastermind kumpulan ini, Sharif Abu Bakar, masih lagi bebas dan gagal dikesan. Ketika pihak pendakwa raya menyediakan kes mereka, geng Mamak membuat satu lagi percubaan untuk melepaskan diri dari tuduhan jenayah dengan mengupah salah seorang peguam yang terkenal di Malaysia, Datuk Kumarendran.
Datuk Kumarindran berjaya meyakinkan hakim dengan mendakwa pihak pendakwa mempunyai bukti yang lemah. Sebenarnya, pihak berkuasa memang menghadapi masalah ketika perbicaraan apabila tiada kesan cap jari tertuduh yang dapat dikesan di tempat jenayah, dan pekerja-pekerja gudang tu pula tidak dapat mengecam muka penjenayah-penjenayah ini. Tetapi akhirnya, salah seorang daripada ahli geng ini telah bersetuju untuk menceritakan segala jenayah yang telah mereka lakukan dan menjadikannya sebagai saksi utama dalam kes ini. Hal ini juga telah membawa kepada penangkapan mastermind kumpulan tersebut, Sharif Abu Bakar. Jongkok emas yang bernilai 12 juta ringgit itu pula sampai sekarang polis tidak dapat kesan. Menurut keterangan ketika perbicaraan berlangsung, emas-emas ini sebenarnya telah dileburkan sebelum ia dijual bagi menghilangkan kod keselamatan yang ada pada setiap jongkong tersebut. Ketika perbicaraan sedang hangat berlangsung, geng mamak telah berjaya mengelirukan pendakwa raya di mahkamah. Kali ini, saksi utama yang bakal menentukan nasib penjenayah-penjenayah ini telah hilang secara misteri dan sampai ke hari ini jugalah dia tidak dapat dikesan. Disebabkan hal ini juga, pihak mahkamah terpaksa membebaskan mereka apabila pihak pendakwa dan pihak polis gagal membawa saksi baru ke mahkamah ketika perbicaraan berlangsung. Namun begitu, kes ini masih lagi dibuka sehingga ke hari ini. Dan sekiranya saksi utama tak dimuncul semula atau polis menjumpai bukti-bukti baru, mereka akan mendakwa 5 beradik ini di mahkamah. Kalau anda nak tahu, sudah 26 tahun kes ini berlaku. Namun, sehingga ke hari ini, masih tiada sesiapa yang disabitkan bersalah di atas jenayah rompakan emas paling besar yang pernah terjadi di Malaysia. Power dia ni. Sekian, terima kasih. Dah habis dah. So guys, baru je habis channel daripada Detektif Mak Dispatch ni. Aku tak sangka sebenarnya video dia, info-info dia ni kira banyak juga info yang kita dapat daripada video ni. Geng Mama aku pernah dengar geng Mama ni, tapi aku tak adalah baca sangat tentang dia orang punya kata rompakan dia orang sebelum ni. So bila aku tengok video ni, aku agak terkejut sebab dia orang kira licik lah juga kan, perompak yang licik dekat Malaysia satu ketika dulu. 12 juta jongkong emas tu dia orang boleh rompak. Sampai sekarang polis masih tak tahu kat mana jongkong emas tu. Dengar daripada info yang diceritakan ni, katanya telah dileburkan. Memang kalau jongkong emas tu kita ada kod-kod dia. Kalau kita jual macam tu memang tak dapat lah. So bila kita leburkan baru kita jual. Tu tak tahulah benda tu masih ada ataupun dah dijual. Dan diorang pun, polis pun still tak boleh nak sabitkan kesalahan apa-apa sebab tak ada bukti yang kukuh, yang kuat lah untuk geng mamak ni. Tapi dia punya mastermind ni power. Serius, memang otak geliga lah. Bila aku tengok info daripada geng mamak ni, aku teringat cerita yang tengah hangat lah. Diorang tengah tengok sekarang ni Money Heist. Hiska Heist. Lebih kurang lah. Dia orang memang power gila. Dan dia pun geng mamak ni, dia pandai. Dia tak orang kata rompak dengan senjata api sebab dia tahu akibat dia. So dia orang ni memang power. Dia orang licik lah senang cerita. So dia orang tahu dia orang akan diikat jamin, boleh ikat jamin. So dia orang dah plan awal-awal, okey, kita rompak jangan pakai senjata sebab sekian punya ni lah. So memang licik lah guys, geng mamak ni. Tapi bila kita tengok video ni, kita dapat lah info-info sedikit, kisah-kisah yang lama, jenayah lama. Pada korang yang baru-baru ni mungkin tak tahu, at least boleh refresh balik lah kisah-kisah jenayah yang lama-lama lah. So guys, aku habiskan video react aku dekat sini saja. So insyaAllah aku akan react lagi video dekat channel ni, InsyaAllah. Sebab dia punya info pun best, banyak juga yang aku dapat. So insyaAllah kita akan keep it up dengan channel ni. Kita akan tengok lagi video-video lain. So pada korang yang belum subscribe, pastikan korang dah like dengan subscribe channel aku. So kita akan berjumpa dekat video react yang akan datang, InsyaAllah soon.
So aku harap korang stay dekat rumah, stay safe, pastikan korang hormat PKP, jangan keluar, dan kita akan berjumpa next time, InsyaAllah. Assalamualaikum. I've been waiting for a minute.